Bismillahirrahmanirrahim. Sesi pembelajaran kita minggu ni diteruskan dalam tajuk yang sama seperti minggu lepas, iaitu di bawah tajuk bantuan kecemasan. Okey. Tapi pada minggu ini cikgu nak mengenengahkan tajuk yang kedua dalam bab yang kedua ni, iaitu Heimlich Maneuver. Okey. Apakah yang dikatakan dengan Heimlich Maneuver? Okey, mari kita lihat definisi. Okey, Heimlich Maneuver ialah bantuan kecemasan yang dilakukan untuk menyelamatkan seseorang individu yang tercekik. Okey, kat situ cikgu dah gariskan dah dan cikgu dah kurungkan. Okey. Kalau kata orang tercekik, kita gunakan kaedah Heimlich Maneuver. Kita tak boleh gunakan CPR. Okey. Apa maksud tercekik? Tercekik ialah keadaan yang berlaku apabila saluran pernafasan tersekat. Okey, disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh makanan atau benda asing. Itu adalah maksud bagi tercekik dan apa punca-puncanya. Okey, sekarang kita lihat paparan ini. Okey, paparan ini menunjukkan Henry Heimlich, iaitu pengasas seorang pakar bedah toraks yang telah menemui kaedah Heimlich Maneuver. Dan seterusnya cikgu nak dedahkan kepada kamu semua situasi-situasi mangsa yang memerlukan kaedah Heimlich Maneuver. Dia ada 4. Untuk yang lebih lanjut, cikgu akan tunjukkan gambar yang pertama. Situasi yang pertama ialah memegang leher dengan kedua-dua tangan. Kamu tengok gambar tu. Maksudnya kalau kata kamu nampak orang tu memegang leher dengan kedua-dua tangan, maksudnya orang itu berada dalam keadaan tercekik dan ia memerlukan kaedah Heimlich Maneuver. Yang kedua, ini yang pertama yang kedua ialah tidak boleh bercakap atau batuk. Ini yang kedua, situasi yang kedua. Yang ketiga, kulit, bibir dan kuku kelihatan kebiruan dan kehitaman. Ini lebih mudah terjadi kepada bayi ataupun anak-anak kecil. Dan yang keempat ialah sukar bernafas. Ada 4 situasi yang memerlukan kaedah Heimlich Maneuver. Seterusnya ialah bagaimana seseorang boleh tercekik. Kalau ikutkan apabila kita makan, kita akan menelan makanan. Dan epiglottis. Dekat sini cikgu gariskan perkataan epiglottis. Dan dekat sini cikgu bulatkan perkataan pada gambar rajah dengan pada perkataan epiglottis. Epiglottis akan terlipat dan menutup saluran pernafasan ataupun kita panggil sebagai trakea. Itu secara semula jadinya. Dan makanan yang kita telan tadi akan terus masuk ke dalam esophagus. Sepatutnya makanan tu pergi sini, pergi ke bawah sini, masuk ke dalam esophagus ni. Jika makanan menghalang saluran pernafasan. Kalau merujuk kepada gambar rajah dekat sini, kamu nampak makanan ni dia tersekat. Dia tersekat di tepi epiglottis dan dia menghalang saluran pernafasan. Bila dia menghalang makanan tadi menghalang pernafasan seseorang, jadi oksigen tidak sampai ke dalam trakea dan tak sampai kepada paru-paru dan tak sampai kepada otak. Itu yang menyebabkan seseorang itu boleh tercekik. Sekarang kita nak lihat apakah kepentingan Heimlich Maneuver. Kenapa kita perlu belajar dengan kaedah yang betul? Yang pertamanya sekali adalah badan dan otak kita memang sangat-sangat memerlukan oksigen. Dan oksigen yang diperoleh daripada udara masuk ke dalam paru-paru melalui bahagian trakea tadi. Namun jika seseorang itu tercekik, tadi kan cikgu dah cerita, saluran pernafasan akan tersumbat dan oksigen tidak dapat masuk ke paru-paru. Apabila oksigen tidak dapat masuk ke paru-paru, menyebabkan oksigen tidak cukup.
Cikgu bulat dekat sini. Oksigen tidak cukup untuk dihantar ke otak. Okey. Jika bantuan kecemasan lambat diberikan, mungkin akan mengalami kerosakan otak ataupun yang lebih buruk lagi, mengakibatkan kematian. Okey, senang cerita untuk kepentingan Heimlich maneuver ni, kamu boleh nyatakan, kepentingannya adalah untuk membantu mangsa yang tercekik, mendapatkan bekalan oksigen dengan cara mengeluarkan makanan yang tersekat di bahagian trakea tadi. Okey, so sekarang kita akan lihat bagaimanakah kaedah Heimlich maneuver ini boleh dilakukan. Okey, di akhir penerangan cikgu nanti, cikgu akan tunjukkan video demonstrasi kaedah Heimlich maneuver dilakukan. Okey, sama seperti CPR. CPR ni, Heimlich maneuver ni adalah kaedah yang tidak memerlukan sebarang peralatan. Tetapi cikgu ingatkan sekali lagi, dia perlu dipelajari. Kemahiran ini perlu dipelajari supaya orang ramai dapat menyelamatkan nyawa mangsa yang tercekik. Okey, kaedah yang pertama apa yang perlu kamu buat ialah, kita sebagai penyelamat berdiri di belakang mangsa dan bongkokkan mangsa. Bongkokkan badan mangsa sedikit ke depan. Seperti dalam gambar rajah. Okey. Yang kedua, kelilingkan tangan kita dari belakang mangsa dan genggamkan tangan kanan. Okey. Yang ketiga, letakkan genggaman tangan kanan di antara pusat dengan bawah rusuk mangsa. Dan letakkan tangan kiri kita di atas tangan kanan yang digenggamkan. Tengok seperti gambar rajah yang ini. Okey. Yang keempat, tekan dan sentak ke atas dengan kuat dan cepat. Tekanan yang diberikan akan menambahkan tekanan di dalam paru-paru dan menyebabkan benda asing terkeluar. Jadi dia ada 4 sahaja kaedah dalam Heimlich maneuver bagi mengeluarkan makanan yang tersekat tadi. Okey. So, yang ini ialah sekiranya kita mengalami keadaan tercekik tanpa ada orang lain di sekeliling kita. Jadi bagaimana kita nak buat? Okey, andai katalah kamu kat rumah makan seorang-seorang, kemudian kamu tercekik. So, kaedah yang paling sesuai ialah kamu gunakan kaedah yang sama, Heimlich maneuver juga. Letakkan tangan, genggamkan tangan, letakkan di antara pusat dan rusuk. Satu lagi yang sebelah kiri, kamu letakkan di atas genggaman tangan kanan tadi. Jika tiada tenaga, ingat sini cikgu gariskan. Jika tiada tenaga, cari objek separas pinggang seperti kerusi atau meja. Bongkokkan badan sedikit, tolak badan dengan seluruh tenaga kepada objek tersebut. Maksudnya kita gunakan kerusi. Kita gunakan kerusi ataupun meja yang separas dengan pinggang kita untuk kita tolakkan pada tangan yang diletakkan pada antara pusat dan juga paru-paru ataupun kita punya rusuk tadi. So kita dah habis dah subtopik 2.2. Jadi untuk latihan minggu ini, cikgu nak kamu buat praktis formatif 2.2 pada muka surat 28. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.